Baik, podcast ini dibawakan khas pada anda oleh Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau. Pada 16 Ogos ini, Sabah State Library akan menganjurkan satu event mantap untuk semua rakyat Sabah berdekatan Tawau, iaitu Night at the Library. Ada banyak perkara yang program ataupun program yang menarik telah disediakan, dan tahun ini sasaran kita akan lebih ramai penyertaan, bukan saja di KK tapi di Tawau. Ya, betul. Jadi jom datang beramai-ramai ke Night at the Library Cawangan Tawau pada 16 Ogos ini bermula 3 petang hingga 12 malam. Untuk keterangan lanjut, jom follow mereka di semua social media mereka dan boleh ke website mereka www.library.sabah.gov.my hari ini. Ya, betul. Puangkis. Hui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Sangat legit. Ya, kali ini kami dah boleh bising sangat. Sebab kita berada di pantai timur. Kali ini betul lah. Ya, kali betul lah. Hari itu pantai barat. Salah pula tu. Ya, dia bilang sekarang yang penting confident. Kita berada di pantai timur Sabah, iaitu Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau. Ya, betul. Ya, kita mau cerita pasal apa upcoming ini pada 16 hari bulan Ogos nanti. Ya. Kita akan bersama-sama meramaikan ramai-ramai ni rakyat Tawau ni. Betul. Dan seanteronya yang berdekatan lah. Macam Kunak, Ladatu, Sempurna, Morotai kalau boleh dari Sandakan boleh turun. Betul. Ya, datanglah kamu. Ya, untuk ke Night at the Library. Menarik kan Night at the Library? Ya, malam punya event di library ni jarang-jarang kita, walaupun 2 tahun lepas the last year pun ada juga. Ya. Tapi ni tahun kita kasih meriah. Datang kamu ramai-ramai. Dan 2 tahun ni kita buat di KK. Oh ya. Kali ni kita terbangkan segala event ini Di Tawau. Cok. Nah, Cok. Datang kau, Cok semua. Bercerita pasal Tawau ni, kita ada jemputan kita. Dia ni ketua cawangan Perpustakaan Negeri Tawau. Ketua. Ya, dia ketua cawangan untuk Tawau ni, dia handle lah. Wow. Bos. Dan kalau ada yang belum kasih balik buku di Tawau tu, kasih baliklah pada bulan Ogos. Kerana dia bulan pengampunan. Ya. Jadi cari-cari lah mana tahu dipisuk-pisuk, kasih balik lah. Ya, kasih balik. Jangan bos marah. Kasi itu harta kerajaan. Dan cerita pasal Tawau ni kan, sebelum kita pergi dengan kita punya guest hari inilah. Okay. Isteri saya orang Tawau. Ya kan? Produser dari Tawau. Balung Apas, Batu 22. Kasih spesifik lagi. Kau baru tahu spesifik ke apa ni? Anda betul memang tahu lah. Takkan anda tahu, come on. Produser marah. Dan dia sangat close to my heart. Sebab saya every year mesti ada 1-2 kali akan balik lah. Apa yang sedap sana? Saya dah dapat cakap. Sebab dia semua sedap. Makanan Tawau. Kalau Tawau ni bagi aku, selain ada perpustakaan yang hebat, dia adalah makanan-makanan yang sangat-sangat padu lah. Wah, street food lah kan. Ya, ada street food. Dia punya terang bulan. Dia punya semua sedap lah. Semua cakap Indo Cafe. Diorang tidak bayar kita sponsorship, tapi memang sedap sana. Dia punya pisang goreng cheese dia. Sanggar orang panggil. Saya tidak pernah pergi sana, tapi ini kalilah. Ya, ini kalilah kita sampai. betul. Selamat datang ke Kinabalu Podcast, Puan Fauziana, ketua cawangan ataupun ketua pengarah ataupun ketua cawangan Tawau, Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau. Selamat datang, Puan. Ya, terima kasih. Masih nervous, Puan? Sikit lah. Jangan Sikit. nervous, Puan. Lepas ni hilang semua. Kasih ya. Ni mau ambil masa kesilang, dia punya nervous. Okay. Kenapa, Puan? Kita kenal dulu. boleh. Puan asalnya mana? Okay, thank you Ricardo, Kenny. Okay, Thank you. actually saya memang orang Tawau. Okay. Orang Pulau Sebatik. Oh, Sebatik. Okay. Tahu ke di Pulau Sebatik di mana? Tahu. Tahu ya, yang sebelah. Saya tidak tahu. Di Yang border. yang dia sangat popular dengan yang dapurnya di Malaysia, di Indonesia, ruang tamunya di Malaysia. Ya. You know yeah. Pulau Sebatik? It's in the border. Yeah. It's in the Pulau border of Sebatik. Indonesia and Malaysia. Wow. Indonesia dan Malaysia memang. Tapi actually baru-baru ni orang sudah ada buat pengukuran semula. Memang diserahkan kepada Indonesia lah. Tapi dia memang masih bersempadan dengan Indonesia. Jadi Puan
membesar lahir di sana. Ya, saya lahir di kampung saya Kampung Bergosong, Pulau Sebatik. Saya punya orang tua masih ada di sana. Masih ada lah sana. Memang balik-balik juga once in a InsyaAllah while. hari raya balik. Kadang-kadang Okay. macam minggu, sebulan sekali balik. Orang tua Berapa masih jauh ada. Sebatik dari mainland? Kalau dari Tawau pergi kampung saya Bergosong dalam 10 minit naik speedboat. Wow. 10 minutes, gitulah. Oh, berapa besar tu pulau Besar, saya tak tahu berapa meter persegi, tapi okay. besar. Sebab di Pulau Sebatik yang area Malaysia tu dia ada macam Kampung Bergosong, Sungai Okay. Tongkang, Bentadak, Wallace Bay, Panglima Habibullah, Yes. Sungai Pukul, itulah yang dia kalau sudah yang sebelah Indonesia tu dia Sungai Nyamuk, Ya, Haji ya, ya, ya. Kuning, itu belah-belah Indonesia sudah. Puan, saya mau tanya Puan, macam mana diorang bagi itu border? Saya tak pasti. Sebab saya lahir memang sudah berborder begitu. Okey, diorang tidak buat macam border apa-apa lah ataupun dia actually ada. Dia Okay. ada pondok Pagar ke apa? Dia actually batu. Orang ada letak batu untuk menandakan sempadan yang sini Indonesia sebelah Malaysia. Senang dia pergi Indonesia, dia pergi Sebatik je. Senang tapi kita kena ikut ni juga lah. Yalah, mestilah. Kalau boleh pergi ikut yang betul-betul ikut dia punya Yalah, peraturan. bawa Ada pasport lah. kan. Tapi best lah, kau boleh langkah kaki kau Betul. kiri di Malaysia, satu kiri di Indonesia lah. Saya di antara dua negara sekarang ini. So Puan, you membesar di sana? Macam mana? Membesar di Bersekolah sana. pun di Bersekolah di SK Bergosong dari darjah 1 sehingga darjah 6. Okey. Bila saya naik form 1 tu saya sudah keluar lah. Berapa sekolah ada di sana? Di sana ada SK Bergosong, SK Sungai Tongkang, SK Panglima Habibullah, SK Bentadak, SK Wallace Bay. Ada satu sekolah menengah, SMK Wallace Bay. Oh, ada sekolah menengah? Ya, ada Masa only tu one. Puan belum ada lah. Belum sempat lah. belum sempat. Terpaksa ke mainland lah. Terpaksa ke mainland, jadi saya bersekolah di SMK Kohara. Kohara. Style nama dia. Ya, sebab sana dulu jajahan kan. Kita jajah Wallace Bay. Kau tengok Wallace Bay, Wallace man. Bay. Wallace Bay, man. Main English, gal. So, macam mana kalau sekolah kalau begitu berasrama penuh lah di mainland ataupun ada saudara di Tawau? Saya masuk asrama. Masuk asrama. Actually family ada, tapi lebih memilih di asrama lah. I see. Kan? So kita Ya. boleh berdikari. Betul juga. Wah, di karya. Sabtu lah dia bos sekarang. Okey. Puan librarian. Ya, librarian. Saya memang ambil course librarian. Okay. Librarian. Saya minta maaf saya kasih dekat sikit Puan. Okey. Boleh. Ambil di mana kos Puan? Saya UiTM. UiTM, Shah Alam. Shah Alam. Okey. Library Science. Oh, library science ah. Alhamdulillah Library Science. Library. Benar ada sains Itulah Ya. saya mau tanya tu. Apa sains library yang kita mau belajar ni Puan? What is library science by the way? Library Science actually masa time saya intake 2000. 2000 hingga 2003. Lepas tu time saya tu yang di UiTM Shah Alam, kami masih menggunakan IS Information Study. Dia ada 20, 21, 22, 23. Okay. So saya 23 pengkhususan sebenarnya kepada resource center. Dia ada 4 bahagian. Jadi tapi yang saya bekerja ni di public library. Cuma memang pengkhususan kami memang berkenaan dengan pusat sumber. Cataloging buku, itu dia punya ni lah untuk Itulah library science science. dia. Library science tu. Dewey System itu kah? Sembarang dia. DDC. Betul lah. Angus. Kira kuanta pun betul lah. untuk pengkelasan cataloging. Pengkelasan dia. Dia dengan Dewey Decimal Classification. Okey. Bukan apa sebab dulu masa saya di U dulu kan, saya pernah cuba apply kerja jadi assistant librarian. Okey. Tapi tidak dapat. Sebab kau dah tahu ini semua lah. Yes, saya kosong. Cari duit kan masa ini dulu. So memang berminat kah atau macam mana Puan? Saya memang dari sekolah rendah memang jadi pusat sumber dan pengawas pusat sumber. Okey. Jadi sangat memang berminat dengan buku. Dan tapi sebenarnya saya punya cita menjadi guru, menjadi cikgu. Okey. Tapi rezeki saya di Tidak di masalah. library. Tidak masalah. Tapi di library pun kami Mengajar juga. macam cikgu juga Ya, sebenarnya. mengajar dan mengajar. Betul. Macam-macam selalu buat program related dengan sekolah. Kan bila ada taklimat pendidikan pengguna, maksud kita mengajar pelajar sekolah juga. So memang tak lari jugalah. Ya. Di pustakawan ni pun dia macam cikgu juga sebenarnya. Betul. Manage ilmu. Ya. Betul. Bagus tu. 25. Ya. Lagi bagus. So Puan berapa tahun sudah berkhidmat dengan Perpustakaan Negeri Sabah? Saya grad 2003, 2005 saya sudah join library. Wow. 2005. Oh, 2 tahun terus library. Ya. Di mana library pertama Puan? Wow. Tawau terus? Saya juga. memang terus di Tawau. Sampai sekarang Tawau lagi? Sampai sekarang. Climb the ladder lah kan. Tapi masa tu belum pengarah, belum ketua cawangan lah. Belum ketua. Saya start ketua 2019.
Okey. Masa tu ketua tu sudah pencet, Puan Salma Fazul Rahman tu dia sudah berpencet. Dan kebetulan saya memang ada library science. Diangkat Diberi lah. peluang lah. Diberi peluang lah. 2005 sudahlah. Sekarang Masa sudah tu 2025 tahun. Yes, masa tu umur 25. Oh. Cuncun. Wow, cuncun. Umur Wow. 25. 25 tahun Ya. berkhidmat. Wah, lama sudah. Apa pengalaman yang hebat dan yang selalu Puan akan kenangi bekerja 25 tahun dengan library? Saya belum sampai 25 tahun. Belum sampai 25 tahun. Belum sampai? Cuma masa saya kerja umur saya 25 tahun. Okey. Sekarang masa 25, sekarang 45. Around berapa tahun tu ya kerja? 15 years kah kita? Lebih kurang lah 15 tahun. Kurang lah. Lebih kurang 15 tahun berkhidmat sebagai pustakawan. Terlalu banyak pengalaman. Sebab library dia tidak semestinya kita bekerja di dalam perpustakaan. Macam baru-baru ni mungkin kamu sudah maklum yang outreach di Long Pas Yes. library sentiasa buat outreach yang mendekatkan diri dengan masyarakat di luar. Tidak semestinya kita berada di dalam perpustakaan. Aktiviti macam di Tawau, kami memang sering kali dapat jemputan daripada sekolah-sekolah, daripada jabatan, macam kalau ada program macam pameran apa semua yang dekat dengan komuniti. Kita akan join pameran situ. Sekalilah kita buat kempen keahlian, kita bagi kalian percuma dan kita buat pameran lah. Dan kita maklumkan kepada orang luar apa perkhidmatan yang kita ada. Perkhidmatan, kemudahan yang orang boleh guna secara percuma bah. Ya, kira awareness untuk orang ramai untuk datang pergi library lah. Betul. Talking about awareness ni Puan. Sekarang zaman-zaman teknologi, IT, GPT, digital. Adakah Puan tengok pengurangan orang datang ke library di Tawau? Sejujurnya selepas kita COVID 2020 statistik pengunjung dia memang agak berkurang lah. Dan ini adalah cabaran kami untuk meningkatkan semula. Meningkatkan semula kita mau tarik balik pengunjung. So kita kena adakan pelbagai program. Sebab itu perpustakaan bukan sejak di Tawau, di seluruh rangkaian Perpustakaan Negeri Sabah. Setiap minggu kita memang setiap bulan kita akan mengadakan program untuk tarik pengunjung datang semula ke perpustakaan. Okey, untuk makluman baru-baru ni kita ada Selasa dengan Rabu baru-baru ni 1 dan 2 Julai. Kita ada kerjasama dengan sekolah di Tawau, SK Bandar 2. Kita ada program Sanggar Bahasa. Ini salah satu bahasa. Yes. Kami pun terkejut juga Sanggar Bahasa, Sanggar. Sambil makan bukan. Sambil makan sanggar kita berbahasa. Ricardo, istri orang Tawau kan. Betul. Sanggar tu kalau di Tawau dia pisang. Tapi dia bukan, dia camp Sanggar Bahasa ni dia mau kepada macam bengkel tu pelajar-pelajar diajar berpidato, berpuisi. Dia disanggarkan di sana. Disanggarkan di sana. Begitu. Ni program begini salah satu cara untuk kita tarik semua orang datang ke perpustakaan. Untuk 2 hari ni kita dapat dalam 500 pengunjung. Termasuklah yang peserta-peserta tu. Ini salah satu cara lah untuk kita naikkan semula pengunjung. So orang boleh nampak sendiri apa yang ada di dalam perpustakaan. Untuk yang ini ni penyertaan di Tawau dia ada 80 lebih buah sekolah. Dan pihak sekolah tu orang tarik, setiap sekolah mesti menyertai. So dalam 80 lebih tu satu sekolah dalam 2-4 orang. Banyak dari luar bandar. Sekolah luar bandar pun datang, bandar pun datang. Jadi ini salah satu peluang pelajar dapat tengok apa yang kadang-kadang yang luar bandar ni susah mau datang. Ya, betul. Susah mau datang ke perpustakaan. Kita yang kena turun ke situ. Yes, kita yang kena ke sana promosi. Sebab sekarang kita ni bersaing, teknologi, betul. AI pelajar budak sekolah lah memang susah sudah mau baca membaca ni so, kita kena bersaing dengan ni handphone. Ya, yang selalu tengok handphone kan dia dimulakan dari awal lagi dari baby semua. Saya tengok anak saya hari tu, saya tengok dia buat folio dia. Kalau saya tengok ChatGPT folio. Betul. Ada nak ubah-ubah kan dia? Ubah sikit-sikit. Baca macam sebiji ni kan.
Aduh. Actually ChatGPT bukan budak sekolah pakai, kami pun pakai. Ya betul. Ya, kita pun pakai kan. Sama lah kita kan. Jujur lah. Nanti ada pro and cons dia lah. Yes, Ada pro and cons dia lah. Itu bagus because sumber maklumat ni apa cara segi pun memang bagus. Ya. Betul. Cuma orang bilang Sahih ke tidak, itu yang kita kena pandai betul. identify lah. Maklumat tu kau boleh gunakan tidak. Betul. Di Tawau Puan, apa Puan rasa yang Puan mau ada tapi tiada, belum ada? Apa yang saya ada? What do you think, apa lagi Puan mau add on di library Tawau? Di library. Kalau ikut macam-macam saya mau. Kasih list dia, kasih list. Macam-macam saya mau. Antaranya. Macam-macam yang saya mau ada di Tawau tu. Cuma itulah, kita biasa kekangan Faham. kan. Ya, betul. Kekangan kuasa, ini kan itulah. budget dan sebagainya. Macam-macam kekangan yang kita Faham. ni. Tapi kalau boleh semua saya mau ada. Macam HQ, ada library science. Kalau boleh saya pun mau. Ada library Actually science. dalam perancangan library science mau dibuka sana. Cuma masih dalam ni lah. Proses lah. Semua. Kita sebab ini salah satu cara perpustakaan untuk tarik pengunjung. Kita tidak boleh berharap dengan buku. No. Dorang mindset orang sekarang ni macam yang buku kau boleh dapat di mana-mana. Betul. Kita ada e-book kan, majalah pun semua, e-magazine pun semua ada. So di dalam library kita kena buat kelainan sekarang. Kena something Kita different. tak boleh macam dulu. Ya, tak boleh dulu. Kan? Kita kena ikut peredaran zaman kita lah. kena ikut peredaran zaman. Budak pun sekarang Gen apa sekarang ni? Alpha, Gen Gen Alpha Z. sudah Atau genetik kali. Budak belajar sekarang pun kita kalau dorang di TikTok, kita kena serang dorang di TikTok. Betul. Dorang di Facebook, kita kena serang dorang di Facebook. Ya. Ini cara yang kita kena follow dorang. Kalau tidak memang kita ketinggalan. Ini. Jadi library Tawau ada TikTok sendiri? Ada TikTok, tapi kami lagi aktif di Facebook lah sebenarnya. Okey. Kasih aktif tu TikTok pun sebab Itu. Gen Z kan di Yes, TikTok kan. betul. Ya. Facebook ni macam orang lama-lama. Macik-macik sikit lah kan. Jangan Kita boleh buat konten macam 5 buku yang boleh anda baca di Tawau. Ya, antara lah konten-konten gitu kan. Boleh tu. Yang hanya ada di library Tawau gitu lah. InsyaAllah, Datang kamu cak. Antaranya adalah upcoming ni 16 hari bulan ini. Yes. Kita akan adakan apa pun? Ceritakan sikit Puan 16 hari Alright, bulan Puan. okay. 16 hari bulan Ogos 2025 kita akan adakan Night at the Library. Yes. Dari jam 3 petang sehingga jam 12 malam. Yahoo. Yang julung-julung kalinya Ya. semenjak Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau tu ada di Cawangan Tawau, inilah first time akan kita adakan program terbesar dan Wow. terbig Terbig dan tersanggar. Di situ ada semuanya. tersanggar. Yes, Termega. semua ada termega, Ya. semua ada. 16 Ogos 2025 insya-Allah. Ya, dan ada food truck juga sana. Kami kita difahamkan ada food truck. Yes, food truck. Maksudnya ada sanggar juga situ, sanggar cheese. Si Ricardo ni dia macam suka sanggar cheese tadi kan. Tapi memang dia suka meleleh. Tapi memang sedap, terutama yang di Indo Cafe. Indo Cafe tu kan. Betul. Memang betul. Meleleh pula. Lain macam. Nanti dia pernah pergi Puan. Jangan pernah. Dia Dah tak pernah pergi sampai Tawau? Tawau pun. Tak pernah. Orang mana kita ni? Beaufort. Orang Sabah kau ni tak Ya. pernah sampai Tawau. Orang Brunei. Beaufort. Beaufort dekat dengan Brunei. Ya. Tapi nanti Night at the Library tu pergilah. Confirm. Mesti. Kan, Confirm. pergi. Ada guest kita sudah Puan. Kita akan ada podcast sana kan. Ada sudah list guest kita. InsyaAllah ada sudah guest list kita ada. Salah satu kita punya pengarah lah. Okay, alright. Okay, kemudian kita ada YB Rina, Okay. InsyaAllah. Okay. VIP. Dan satu lagi kita ada, kalau saya tak silap, satu lagi kita ada seorang guru. Okay. Dia Dr. Isa. Dia ni sangat aktif dan giat dengan teater. Sangat aktif bergiat dengan teater. Kalau Isa itu yang Dr. saya Isa kenali. Romti. Isa Romti kan? Yes. Adalah batchmate saya Oh ya. di Universiti Malaysia Sabah. Tapi dia setahun older than me lah. Okay. Kau sama. Kami sebab saya ambil muzik. Dia ambil masa tu dia ambil seni lakon lah di UMS. Dia- Jejak Isa. kasih pula ni. Iya. Sangat jejak kasih tu kalau gitu. That's good. Dalam program Sanggar Bahasa Barbary, dia salah satu penceramah bengkel untuk Okay. yang teater. Wow. Harap dapat berjumpa dengan dia lah. Sebab kami memang sama-sama di UMS. Gig lah. Dr. Isa sangat best. Okey, ya, betul. Okey. Banyak lagi. Sebenarnya bukan itu saja yang akan ada pada Night at the Library itu. Kita ada night market. Betul. Okey. Dan kita ada macam-macam program sebenarnya. Boot book, storybook boot competition. Kita ada story Broadway.
teater tu. Macam-macam lagi lah. Kami difahamkan dia adalah mirror daripada yang sini. Kira Yes, yang berlaku okay. di sini akan berlaku di sana. Sebenarnya apa yang berlaku di Sabah State Library itu jugalah akan berlaku di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau. Habisnya. Actually saya di sini kan ambil kesempatan buat ni mengucap terima kasih sama kami punya pengarah dan juga timbalan pengarah sebab bagi kepercayaan dan ruang dan peluang untuk kita adakan program besar dan ada library ni di Tawau. So kita boleh bagi peluang masyarakat Tawau merasakan sendiri bagaimana pengalaman berada di perpustakaan hingga malam. Macam tu. So actually dulu sebelum Covid kita buka sampai jam 9 malam. Cuma orang datang sana baca buku. Tapi ini lain, sebab dia program. So macam-macam program akan ada pada malam tersebut. Kita ada fun zone, pertandingan mewarna. Saya difahamkan stargazing tu akan bawa stargazing sana pun juga. ada. Stargazing Yang penting apa yang dibuat di sini ada akan di sana. dibuat di sana. Copy paste. Copy paste. Mirror. Jadi sebelah sana boleh boleh enjoy apa yang kita enjoy di sini lah. Ya. Okay. At least yang dari pantai timur, orang Sempurna, Punak, Ladatu tu kan Boleh datang. Bolehlah datang ke Tawau tu. Dari Sebatik boleh datang. Saya itulah saya dari kampung. Why not? Why not? Betul. Book awal itu tiket speedboat. Actually kalau perahu, kalau dari Pacap Bergosong tu, dia sampai malam pun kadang ada. Nah, ambilkan peluang ini. Betul, ambil kesempatan. Betul. Saya rasa kepada penduduk dan rakyat Tawau, kalau kamu nak ambil peluang untuk datang di Night at the Library Cawangan Tawau ni, sayang sangat-sangat rugi sebab ini adalah apa yang berlaku di KK sebiji dibawa ke sana. Satu kelainan dan saya rasa kita selalu berada sebelah siang saja di library ini. Kebanyakannya yang tidak mengeluarkan bunyi. Tidak bising. Tapi hari malam tu dia akan sangat orang bilang meriah lah. Sangat meriah. Dan bukan saja dia punya target group ni yang bagus dia ni. Target group dia ni bukan satu umur tertentu saja, tapi daripada budak-budak, daripada anak-anak kamu ni sampai ke dewasa, boleh bawa satu family tu yang best. Betul. Kamu ada satu, dia bilang hari tu kena begitu kita ada satu paper puan hari tu begitu ada satu paper besar. Lepas tu mewarna satu keluarga mewarna. Sangat-sangat awesome. Wah, family activity semua banyak kan. So guys, bawa lah kamu punya anak-anak, anak buah, yang anak-anak dah berapa pandai mohon tu suruh dong main lain. Nanti rusak lukisan. tapi ada banyak ada Rubik. Betul. Itu game. Ada fun zone tu memang banyak games. Bolehlah cuba sekali semua sana. VR pun ada malam tu. VR tu pun ada. Virtual reality guys. Orang boleh rasa sendiri macam mana. Amazing. Free kan? Free. Semuanya free. Entrance pun masuk free. Semua free. Puan dari tu sini kan masalah. Bukan masalah lah, tapi dorang Puan Antonia kena call sebab parking dorang bilang cepat parking sana. Sana kita atur sana. Tapi insyaAllah kalau di Tawau tu parking untuk library memang kita guna, tapi di luar kawasan tu memang don't worry. Besar. Don't worry. Kena datang ke Tawau baru boleh nampak. Baru nampak sendiri. Ya. Dia don't worry kalau masalah parking. Dia betul-betul di bandar. Ya, dekat masjid kan? Dekat Masjid Al-Kausar. Al-Kausar. Saya belum pernah masuk library sana, tapi memang limpas-limpas lah lalu lah. Nampak besar lah. Besar. Actually dia punya bentuk tu unik, dia macam kapal. Macam kapal kan? Ya, maksudnya dia bulat begini. Unik lah, kena datang sendiri tengok lah. Ni kali kau sampai lah. Dia kalau cerita tak nampak sangat ni. Kalau mau tengok reality baru okey. Okey. Bukan saya saja, para pengunjung semua juga kena datang. Kita sama-sama tengok library Tawau. Puan, kalau di Sebatik ni kan, Pulau Sebatik ni, apa sejarah yang selalu orang ceritakan? Puan kalau saya tak boleh ceritakan semua sebab saya orang Bergosong. Jadi tapi yang selalu orang cerita asal Sebatik dong akan cerita pasal tu. Adakah? Kalau di Pulau Sebatik tu sebenarnya dia bukanlah cakap ada yang menarik. Mesti ada juga. Cuma ialah kalau saya di Kampung Bergosong tu memang dia punya pertanian. Actually orang sana semua tanam kelapa sawit. So kalau yang menarik ni, tempat-tempat yang menarik ni, kalau bilang sejarah dia macam ada pahlawannya ke apakah? Sejarah. Adakah cerita dongengnya or something? Dulu depan saya berjiran dengan ada satu arwah Datuk, kami panggil dia Nenek Oti Junaidi. Dia selalu share pasal yang zaman Jepun. Macam mana orang hidup di zaman Jepun. Yang kalau maghrib turun semua bawah tanah. Saya punya beliau pun selalu cerita. Maghrib orang masuk
ke bawah tanah. Sebab Sembunyi ke atau bersembunyi ya. Sebab situ askar konfrontasi. Jadi dorang bersembunyi sebab perang kan. Tapi itu sajalah yang saya boleh share pasal sejarah. Dia kalau lebih-lebih sejarah lebih-lebih saya takut nanti ada silap fakta. Betul. Paling kalau mau tahu paling sangat bagus pergi library. Kalau kan pergi library tahu. Kan? Tapi yalah kalau kita compare zaman dulu dengan sekarang sangat jauh berbeza lah. Kita punya keamanan sekarang. Keamanan susah mau dibeli. Sudah syukur alhamdulillah kita hidup dalam zaman ini yang sudah aman bukan yang zaman perang dulu. Betul. Yang dulu makan ubi kan. Sekarang McD. Sekarang betul. Anak-anak sedikit McD, Jollibee. Sanggar. Sekali lagi ya, banyak kali sudah Sanggar disebut dia. Nanti kalau si Ricardo datang tahu saya bawa dia makan Sanggar. Oh, let's go. Pergi Indo Cafe. Okay guys, cuba kamu rewind balik video ni dan cuba kira berapa kali Sanggar itu disebut. Sanggar. Ya, dia ada dia punya buku avocado. Jangan main. Dia punya avocado dia tu sedap. Ya, jus dia. Jus avocado. Dengan mango dua ni. Skinny ni memang kena. Memang saya kena lah ini. Kena tak ketawa. Mana tahu podcast nanti mau dihidang avocado jus. Silakan. Dia punya terang bulan Ken. Hari tu first time saya makan terang bulan dulu, saya masih ingat lagi. Saya tanya, boleh tambah kacang kah? Kacang, mentega bolehkah? Kali kau dapat minta. Memang dikasih. Tabur habis, penuh habis. Baru dia lipat tebal-tebal gini. Oh, ni belum makan. Leleh. Belum makan lagi ni. Aduh. Tapi di Tawau ni memang terkenal dengan makanan. Betul. Bukan actually kawan di Semenanjung pun mesti cakap Tawau murah dan sedap. Itu dorang punya ni lah. Itu Tawau kalau saya memang makanan nafis. Selain dia memang berada di orang bilang tebingan ataupun tepian pantai. Dia memang ada show dia memang kita akan pergi sana juga di Taman Tikus tepi itu ada. Kalau okey lah, ni quick question lah. Untuk orang yang baru first time datang pergi Tawau, memang pergi mana-mana saja makan memang sedap. Ya. Gitu Betul. Mi tauhu. Ya, nasi kuning. Wow. Saya kalau kawan saya datang dari Semenanjung, saya akan bawa pergi makan nasi kuning. Nasi kuning wajib. Mi tauhu. Ada dua lah benda wajib kena makan di sana. Nasib saya sudah pernah makan nasi kuning. Belum lagi kau pergi soto Makassarnya. Yes. Ikan bakarnya. Kena pergilah. Kena pergi. Tuhan biar kita keluar dari liur sini lah jadi. Puan, saya difahamkan Puan datang untuk podcast ini saja dan juga akan kembali ke Tawau petang ini. Saya mau bertanya dengan demografik orang di sana di Tawau ni ya. Maksud saya dari segi penggunaan perpustakaan itu sendirilah yang pembaca inilah. Puan rasa di sana saya lebih kepada relevance tanya, relevance sebab saya rasa ini sangat-sangat penting kepada orang ramai. How relevant do you think perpustakaan ini untuk rakyat Tawau? Soalan ni memang selalu ditanya sama ada perpustakaan ni masih relevan ke tidak di era di zaman yang IT ni. Kalau bagi saya masih relevan dan sangat lagi relevannya. Sebab perpustakaan sekarang bukan untuk buku je, bukan untuk kamu datang baca buku je. Macam-macam kamu boleh dapat di perpustakaan, terutama yang program. Kami library, staff di library tidak fokus sudah yang datang punya buku. Memanglah kita kena naikkan juga statistik peminjaman. Cuma tarik untuk orang tarik masuk perpustakaan tu kena ada, you must do something di dalam perpustakaan. Tidak semestinya dengan buku. Okey, kita kena buat sesuatu macam tu lah. Salah satu contoh kita buat pertandingan mewarna bersama keluarga. Kan? Ini masih relevan sebab di situlah kita akan kumpul. Selalu sibuk sehari seminggu, sibuk sebulan. Isnin sampai Jumaat. Ibu bapa yang bekerja, saya lah sendiri. Kita bekerja Isnin sampai Jumaat. Kadang-kadang ni Sabtu. Mana ada masa saya dengan anak-anak. So untuk relevannya untuk mengumpul bersama-sama, masa untuk bersama, itulah masa. Salah satu itulah aktiviti mewarna. Kita ada Indo Game. So ibu bapa datang bersama. Pertandingan mewarna bersama keluarga kita memang selalu buat. Okey, untuk salah satu cara untuk kita ada masa bersama-sama dengan anak-anak. Last question sebelum kita promote balik event. Puan suka baca library tapi saya tanya, suka baca buku? Masa saya study novel saya boleh kasih habis satu hari. Sebab terlampau satu hari. Hadiat Akasha tu habis satu hari. Kamu tahu kan yang filem Ombak Rindu tu? Ya. Itu dia dari novel kan. Saya ingat lagi. Saya beli di PKNS di Shah Alam tu. Saya beli. Saya balik, saya terus baca sampai subuh. Saya non-stop.
Sebab intrik dengan cerita dia habis. Wow. Lepas tu movie dia keluar lagi. Tapi bila so bekerja ni kita ada limited time lah untuk baca. Jadi satu buku dalam seminggu belum tentu. Dosalah seminggu, sebulan pun belum tentu habis. Tapi you still read lah. Masih. Sebab kita masih macam kami librarian masih lagi buat ulasan buku. Okay? Kita kena buat resensi buku untuk kita bagi tahu pengguna buku ni bercerita pasal apa kan. So kadang-kadang pengguna tak tahu buku banyak beratus-ratus ribu naskah. Mana lah orang boleh cek satu-satu apa koleksi yang kita ada. So kita punya tugas untuk promosi apa koleksi yang kita ada. Jadi sebagai pustakawan kita kena membaca juga. Mau tak mau kena baca. Walaupun sebulan satu, setahun satu kena baca. Audiobook pun audiobook ada. Kita ada juga tu yang librarian lain yang review pasal audiobook, e-book yang kita ada. Bagus tu sebab mungkin ada yang malas membacakan, ada orang bacakan. Betul. Kita dengar je. Betul, dengar. Jadi boleh multitasking, boleh buat benda lain. Macam dengar podcast pula. Macam dengar podcast juga. Betul. Tapi kita actually Ricardo kini membaca ini sebenarnya sebanyak ayat. Kita tidak boleh stop di situ. Sebenarnya baca majalah pun baca juga. Betul. Actually baca handphone membaca juga. Baca Quran pun baca juga. Baca Quran pun membaca juga. Betul. So membaca kita tidak boleh lari. Dia sampai di titis akhir. Betul. lagi satu yang paling kita tidak berhenti membacakan pun apa? Membaca hati pikiran mereka. Kira kau selitkan lah. Membaca hati orang tu kita payah sikit lah. Macam pikiran segini saya dapat bayangkan, saya dapat agak sudah puan. Dia lapar. Sama tu kita ganti. Saya pun belum makan. Gara-gara nervous tak mau makan. Baik puan, kita promosikan kali terakhir. Saya bagi peluang puan untuk kita promosikan apa yang berlaku pada dalam masa hari bulan kepada rakyat Tawau. Alright. Okay. Di sini pada hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mempromosikan program yang akan berlangsung pada 16 Ogos 2025 bersamaan pada hari Sabtu bermula jam 3 petang hingga 12 malam. Okey, saya mengalu-alukan kedatangan semua lapisan masyarakat. Tu nak kamera puan. Puan punya kamera. Sebut situ. Okey. Semua lapisan masyarakat, tidak kira lah semua peringkat umur, remaja, kanak-kanak, dewasa, citizen senior. Okey. Sebab pada hari tersebut program tersebut julung-julung kali kita adakan sejak berpindahnya perpustakaan di situ pada tahun 1993. Almost berapa tahun sudah? 93 ni 2025. Lama. 22 tahun. Berpuluh-puluh tahun sudah. Inilah first time kita akan adakan program yang begini besar. Sangat-sangat besar. Dia seolah-olah jom heboh, tapi perpustakaan punya jom heboh lah. Jom heboh tapi ini betul. Perpustakaan punya jom heboh lah. Lebih baik sebenarnya. Jom sopan. Jom sopan santun. Jom belajar. Jom sopan santun. Sebab dia bermain sambil belajar. Betul. Okay. Macam storybook competition tu, syarat dorang kena ambil buku daripada perpustakaan dan dorang akan lakonkan semula. Ikut karakter masing-masing. Dan tapi untuk di Tawau Library ni kita tema dia Melayu klasik. Ya, Melayu klasik. Ya, betul-betul. Ada hari cerita. Macam di sini yang last year saya ke sini juri lah. Dorang book character movie. So di Tawau kita ambil Melayu klasik. Kenapa kita ambil? Sebab kita mau, bukan juga kita bilang mau ke zaman silam, tapi kita masih mau mengangkat martabat Melayu yang dulu-dulu tu kita mau kita kenalkan semula lah kan? Boleh kami berpodcast pakai tanjak. Boleh pakai baju Melayu. Tapi jangan saya bilang mau kahwin lagi. Lama. Bahaya tu. Sempat sulit bahaya tu. Terima kasih dengan masa puan. Terima kasih puan. Terima kasih kerana datang terbang ke Kota Kinabalu untuk mempromosikan cawangan Tawau punya Night at the Library. Jauh tu. Terima kasih. So kita jumpa di Tawau nanti. Kita jumpa di Tawau. Confirm. Tatap. Betul. Saya sama tambah satu. Boleh. Sila. Masa saya last month saya balik dari Konsal. Konsal ni Konsulat Indonesian. No, bukan. Dia macam persidangan pustakawan Asia. Di mana puan? Masa tu di PWTC. Pada Jun lah bulan lepas. So masa perasmian dirasmikan oleh kita punya PMX. Ada satu artikel dia ada sebut lah, dia cakap pustakawan yang baik dia akan membantu perpustakaan hidup semula. Bukan hanya menyediakan buku. Dan inilah yang
perpustakaan tengah buat ni. Dibuat untuk menghidupkan semula. Wow. Bukan saja pasal buku, pelbagai aktiviti ada. Inilah yang Sabah State Library buat sekarang. Dan bagi saya bukan pustakaan yang baik, semua pustakawan pun. Semua pustakawan adalah baik-baik. Yes. Buat apa dong jadi pustakawan kalau dah baik? Itulah. Lari nih orang kalau garang. Ini barulah cakap serupa bikin. Ya. Datang jadi datang kamu ramai-ramai ke Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau pada 16 hari bulan ini dari pukul 3 petang sampailah tengah malam. Bilang sekiranya ada yang terlebih-lebih pun masih juga ada orang 1-2 masih lagi orang makan-makan di luar apa semua kan. So kamu datang ramai-ramai, macam-macam program telah disediakan di sana. Antaranya fun zone bersama dengan family, ada stargazing, boleh tengok bintang. Ya, ada sanggar. Ada sanggar. Ada food truck. Ada movie pun ada. Tayangan movie pun ada. Ya, movie time. Macam-macam lah. Boleh tengok episod-episod kami juga yang sebelum-sebelum ini. Jadi sekali lagi podcast ini dibawakan kepada anda oleh Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau. Ya, pada 16 Ogos ini Sabah State Library akan menganjurkan satu event yang sangat mantap untuk semua rakyat Sabah berdekatan dengan Tawau, iaitu Night at the Library. Ya, ada banyak perkara dan juga program yang menarik telah disediakan, dan tahun ini sasaran kami adalah akan lebih ramai penyertaan di Tawau. Ya, jadi jom datang beramai-ramai ke Night at the Library Cawangan Tawau pada 16 Ogos ini bermula 3 petang hingga 12 malam. Untuk keterangan lanjut, jom follow mereka di semua social media mereka dan boleh cek website mereka di www.library.sabah.gov.my hari ini. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Fauziana Muhammad. Ya, kami dari Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau. Jumpa di episod yang seterusnya. Assalamualaikum. See ya guys. Waalaikumsalam. Bye.